Salam sejahtera kepada semua. Saya Siva Kavita anak perempuan Saminathan dari SJKT Jalan Fletcher, Kuala Lumpur akan menyampaikan pembentangan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Imbuhan Awalan Me, Murid 4JM menggunakan kaedah roda imbuhan. Kajian saya didapati terdapat 5 faktor murid tidak menguasai imbuhan awalan me. Yang pertama, murid keliru kerana terdapat 6 jenis imbuhan awalan me. Yang kedua, murid kurang faham dengan peranan kata dasar bahawa penerimaan imbuhan awalan me yang berlainan boleh menjejaskan ejaan. Yang ketiga, murid tidak tahu peraturan, syarat dan kesesuaian imbuhan awalan me. Yang keempat, murid tidak dapat kenal pasti huruf awal kata dasar bagi menentukan jenis imbuhan awalan me yang paling tepat. Yang kelima, kurangnya pendedahan murid terhadap perkataan imbuhan awalan me. Ini adalah disebabkan murid tidak mengamalkan sikap membaca. Terdapat 2 fokus kajian saya. Yang pertama, aspek tata bahasa iaitu kata kerja dengan menentukan imbuhan awalan me yang betul menggunakan kaedah roda imbuhan. Yang kedua, keberkesanan kaedah roda imbuhan untuk meningkatkan penguasaan imbuhan awalan me murid 4JM. Objektif kajian tindakan saya terbahagi kepada 2, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umumnya ialah meningkatkan penguasaan kemahiran tata bahasa berfokuskan kata berimbuhan awalan me dan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid 4JM dengan kaedah roda imbuhan. Bagi objektif khusus, terdapat 4 elemennya. Yang pertama, mendedahkan murid tentang peraturan kata berimbuhan awalan me. Yang kedua, meningkatkan penguasaan kata berimbuhan awalan me murid. Yang ketiga, mengumpulkan maklumat tentang kesesuaian kaedah roda imbuhan yang boleh merangsang minat murid. Yang keempat, mengubah pendekatan kaedah dan teknik PDPC berpusatkan murid dan bukannya berpusatkan guru. Pelaksanaan kajian saya dibahagikan kepada pemerhatian, soal selidik dan ujian pra. Hasil pemerhatian didapati murid menulis perkataan imbuhan awalan me yang salah ejaannya. Yang kedua, murid kurang menunjukkan minat. Hasil soal selidik bersama murid, saya dapati murid tidak tahu memilih jenis imbuhan me yang tepat akibat kekeliruan mereka. Yang kedua, kurangnya pendedahan perkataan imbuhan me. Ini adalah kerana murid tidak berminat membaca buku BM. Semasa ujian pra, didapati murid mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan. Dan pencapaian murid kurang memuaskan. Ini adalah intervensi roda imbuhan saya, di mana roda imbuhan ini merupakan sekeping kad yang mempunyai 2 lapis kad. Lapisan yang teratas boleh diputarkan dan terdapat 6 jenis penggelasan imbuhan me. Contohnya, bagi imbuhan mem, di sekeliling bulatan ini terdapat huruf awal kata dasar, di mana bagi imbuhan mem, kata dasar yang perlu diterimanya ialah kata dasar yang bermula dengan huruf B, F dan P. Contohnya, baca. Imbuhan yang paling tepat yang perlu perkataan ini terima merupakan imbuhan mem. Contohnya, membaca. Begitu juga dengan P. Contohnya, huruf P ini dibulatkan kerana huruf yang dibulatkan maksudnya apabila bercantum ataupun apabila menerima imbuhan me,
huruf awal kata dasar yang dibulatkan akan digugurkan bagi kata dasar yang bermula dengan huruf P. Contohnya, pandu. Apabila perkataan pandu menerima imbuhan mem, maka huruf P akan digugurkan dan menjadi memandu. Contohnya. Begitu juga dengan imbuhan meng, di mana di sekelilingnya dituliskan huruf awal bagi kata dasar. Contohnya A, ambil. Apabila ambil menerima imbuhan meng, dia akan menjadi mengambil. Begitu juga dengan huruf K. Contoh perkataan K ialah kira. Apabila apa-apa perkataan kata dasar yang bermula dengan huruf K menerima imbuhan meng, maka huruf K akan digugurkan. Begitu juga dengan S yang dibulatkan. Huruf awal kata dasar S ini akan digugurkan apabila menerima imbuhan M-E-N-Y. Contohnya, siram. Apabila menerima imbuhan M-E-N-Y, dia menjadi menyiram. Begitu juga dengan men. Kalau T didapati huruf ni dibulatkan, maksudnya huruf T ini akan digugurkan apabila menerima imbuhan men. Contohnya, tanam. Dia akan menjadi menanam. Bagi imbuhan me pula, semua perkataan yang bermula dengan huruf awal kata dasar dituliskan di sekeliling sini. Bagi imbuhan menge pula, dia akan menerima perkataan ataupun kata dasar yang berupa satu suku kata. Contohnya, mengecat, mengelap, mengemop. Tindakan yang saya jalankan. Seminggu sebelum saya memulakan PDPC bagi topik ini, saya telah menghantar ataupun berkongsi video tentang imbuhan awalan, me dan cara membuat roda imbuhan. Dalam kelas, murid duduk dalam kumpulan dan mereka diberikan keratan akhbar, iklan, majalah dan kad bacaan. Murid menjalankan aktiviti mencari perkataan berimbuhan awalan, me. Aktiviti seterusnya, murid mencerakinkan imbuhan awalan me dan kata dasar mengikut jenis imbuhan dengan menggunakan kaedah roda imbuhan. Kemudian, murid mencatat perkataan tersebut pada kertas sebab dan membentangkan di kelas. Kemudian, guru menerangkan syarat penggunaan imbuhan awalan me dengan merujuk roda imbuhan. Seterusnya, murid diberikan aktiviti lembaran. Lembaran kerja ini berupa murid dikendaki menggarisi perkataan imbuhan me dan murid mencerakinkan dan tulis pada kertas. Bagi aktiviti pengukuhan, murid membina ayat menggunakan kata terbitan awalan me yang mereka telah cari tadi. Bagi aktiviti pemulihan pula, murid menjalankan aktiviti memadankan imbuhan me dan kata dasar dengan kaedah roda imbuhan. Murid menulis dalam buku dan membacanya. Pada akhir PDPC, pada hari tersebut, saya telah memberikan aktiviti penilaian iaitu berupa ujian bagi menilai tahap pemahaman murid. Pendekatan kedua yang saya gunakan adalah pada mulanya saya sebagai guru menerangkan peraturan penggunaan imbuhan awalan me dan proses pembentukan kata dengan merujuk roda imbuhan. Murid duduk dalam kumpulan dan diberikan sumber pendidikan seperti keratan akhbar, iklan, majalah dan kad bacaan. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan me. Kemudian, murid bergerak ke kumpulan lain dan mencerakinkan imbuhan awalan me dan kata dasar mengikut jenis imbuhan dengan merujuk roda imbuhan. Aktiviti ini dinamakan gallery walk. Kemudian, murid diminta menyatakan perkataan imbuhan awalan me berdasarkan rumus KKT, maksudnya kata kerja transitif, diikuti objek.
Murid diminta bentang dan membina ayat lain menggunakan perkataan berimbuhan awalan me. Bagi aktiviti pemulihan, murid menggarisi perkataan imbuhan awalan me dan murid mencerakinkan dengan pengukuhan. Murid membina ayat menggunakan kata terbitan imbuhan awalan berdasarkan gambar tunggal yang telah diberikan. Kemudian, saya menjalankan aktiviti penilaian yang berupa ujian. Ini adalah kaedah pelaksanaan menggunakan roda imbuhan dan juga ujian pasca. Okay, analisa data pemerhatian. Yang pertama, murid menunjukkan, minta maaf, murid menunjukkan perubahan positif. Kedua, keputusan penilaian menunjukkan peningkatan, iaitu keputusan ujian pasca. Yang ketiga, murid seronok membuat aktiviti mencari berdasarkan sumber-sumber pendidikan dan model roda imbuhan. Yang keempat, murid menguasai penggunaan imbuhan awalan me dan kefahaman mereka meningkat. Pemerhatian tadi telah saya bina satu graf. Okay, di mana graf ini menunjukkan analisa data bagi ujian pra dan ujian pasca. Boleh nampak perbezaan ataupun perbandingan markah. Ini merupakan graf bagi ujian pra di mana kebanyakan murid, iaitu seramai 7 orang murid daripada 19 murid 4 JM telah gagal dalam ujian pra. Gagal maksudnya mereka mendapat markah kurang daripada 40%. Bagi murid yang mendapat 40 hingga 49% adalah seramai 2 orang murid. Manakala bagi markah 50 hingga 64%, bilangan muridnya adalah 4 murid. Bagi markah ini pula 65 hingga 79, bagi ujian pra 4 murid. Manakala bagi peratus 80 hingga 100 markah, seramai 2 orang murid. Setelah menjalankan pelaksanaan kajian ini, saya mendapati hasil daripada ujian pasca hanya seorang murid yang gagal, yang mendapat kurang daripada 40%. Dan boleh didapati kebanyakan grade A, kebanyakan murid iaitu seramai 8 orang murid memperolehi grade A berbanding dengan 2 orang murid. Impak kajian saya terbahagi kepada guru dan murid. Untuk guru lebih reflektif untuk membaiki amalan PDPC dalam meningkatkan kualiti PDPC. Manakala dan pengetahuan guru tentang pedagogi meningkat. Bagi murid, motivasi murid untuk belajar meningkat dan penguasaan isi pelajaran murid meningkat. Kesimpulan, bimbingan dan perhatian yang berterusan akan meningkatkan motivasi murid, seterusnya mendorong mereka menguasai pembelajaran. Sekian pembentangan saya. Sekian, terima kasih.